seorang ahli bina badan dari Kazakhstan. Dia nak kahwin dengan robot dia sendiri. Robot perempuan lah. Rambut apa semua memang betul-betul muka perempuan. Dia nak kahwin dengan robot tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ni bila dia canggih sangat, dia rasa dia lebih hebat dari Tuhan. Dia rasa dia lebih Tuhan lagi. Dia rasa dia tu lebih berkuasa, manusia ni. Sebab itu tuan-tuan nak hantar anak pergi belajar luar negara ke dalam negara ke mana-mana lah, belajar di barat ke timur ke selatan ke mana pun, balik mesti jadi Islam. Ada manusia dia rasa dia canggih sangat, dia boleh cipta satu ciptaan yang ciptaannya itu boleh lawan, menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ada manusia dia buat robot. Robot ni bagus ke tak bagus? Bagus. Kalau tuan tengok dalam perindustrian, berapa banyak tuan-tuan banyak pakai robot lah ni, bukan orang lah, di kelang-kelang industri semua kan. Banyak pakai robot buat kerja, pasang itu, pasang ini, cabut itu, cabut ini, pasang komponen-komponen itu. Banyak robot buat. Ada manusia yang cuba untuk membina robot tersebut sampai dia ni dipanggil humanoid ataupun dipanggil persis manusia. Ada manusia dia buat robot persis manusia. Tu kita panggil manusia tiruan tu, orang panggil manusia palsu tu. Dia buat satu robot yang humanoid, yang seolah-olah bila tanya dia boleh jawab balik, bila minta dia bercakap dia boleh bercakap, dia persis manusia. Dulu pada tahun 2015 ada satu syarikat Hanson Robotics di Hong Kong. Dia telah pun bina satu robot yang mana robot tu bernama Sophia. Kebolehan dia boleh memberikan analisa dan mimik wajah dia boleh buat sampai 70 mimik muka macam orang kan, muka terkejut, muka seram, muka senyum, muka ceria, muka keliru. Dia pernah menyampaikan satu ucapan di PBB pernah satu ketika dulu. Wah tuan-tuan, bayangkan masa dia bagi ucapan masa tu dengan keadaan dia boleh berbual, tersenyum dan dia boleh buat lawak pula tu robot ni yang nama Sophia tu. Dan sampai satu tahap lagi tuan-tuan nak tahu, robot yang nama Sophia tu siap dapat kewarganegaraan. dia dapat kewarganegaraan. Ada satu negara Arab tu bagi kewarganegaraan. Dah macam orang dah tu. Salahkah nak bina robot? Tak salah nak bina robot. Untuk apa? Banyak hari ni tuan-tuan orang pakai vacuum. Kan vacuum tu dia kita set dia boleh gerak setengah. Dia sedut habuk bawah-bawah. Tuan-tuan, benda susah nak buat, banyak orang harap robot banyak. Macam nak pergi buat kajian di dasar laut, robot yang pi. Nak pergi kajian di angkasa lepas, manusia payah nak pi, mana banyaklah kelengkapannya, hantar robot yang pi. Adakah patut manusia bina satu robot yang betul-betul sebiji manusia? Maka apa kata baginda Nabi? Inna asyaddan nasa azaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Al-musawwirun ini maknanya pembikin makhluk yang bernyawa, pembikin makhluk yang dia buat gambar lah, sama ada dia buat gambar ataupun dia buat patung, apatah lagi dia macam seolah macam nak memberikan nyawa. Tuan-tuan bayanglah, bagi hidup benda tu. Pun dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling berat sekali siksaannya pada hari kiamat nanti adalah orang yang dia membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah, yang menandingi ciptaan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
ada manusia bila agaknya dia dah seronok sangat takut. Ada robot hidup, ada robot yang persis manusia, ada robot yang dah boleh bercakap dengan dia, boleh sembang dengan dia, dia pun boleh bergelak balik dengan kita. Tuan-tuan tahu apa jadi? Ada satu orang laki-laki, dia ni ahli bina badan dari Kazakhstan. Dia nak berkahwin dengan teman wanitanya itu yang merupakan robot. Tuan-tuan, ni seorang ahli bina badan dari Kazakhstan. Dia nak kahwin dengan robot dia sendiri. Robot perempuan lah. Rambut apa semua memang betul-betul muka perempuan. Dia nak kahwin dengan robot tersebut. Dia pun dah berapa kali bergaduh dengan robot tu, dan akhirnya dia buat keputusan dia nak kahwin dengan robot tu. Mengarut la ilaha illallah. Nak jadi apalah manusia sekarang dengan robot pun hampa nak kahwin. Di negara China, lelaki ni dia kahwin dengan robot. Dia kahwin dengan robot, tuan-tuan. Macam mana kahwin dengan robot ni? Kena cah bateri lah kan, nanti dia senyap. Mana bini aku? Oh, senyap. Tak ada bateri dah. Ya Allah, manusia habis. Jadi rosak punah habis. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan manusia ini pasangannya itu adalah dengan manusia. Bukan pasangannya itu dengan besi, dengan robot, dengan mesin, bukan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kata Allah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, Allah menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki dan wanita di kalangan manusia, itu berpasangan. Surah Ar-Rum ayat 21. Ada kawan kita tanya, habis tu ustaz, dia orang tu macam mana dapat anak apa dah? Bila manusia dia tak kira anak adalah ni, dia kira puas. Dia rasa dia puas, dia rasa apa kehendak dia, apa dia rasa teringin, dan apa yang pelik, tu yang dia nak. Manusia sekarang kan pelik-pelik, tak semayang pun bagi tahu orang. Ada lagi dalam dunia ini dicatatkan manusia yang menikah dengan patung pun ada. Dia menikah dengan patung ada. Dia menikah dengan replika diri dia sendiri. Dia buat replika muka dia tapi perempuan. Faham tak? Dia laki-laki, dia buat replika muka dia dengan berpakaian perempuan, dia buat rambut panjang sikit, tapi muka dia kahwin dengan replika gambar dia sendiri. Ada manusia kahwin dengan jambatan pun ada. Ada manusia yang kahwin dengan watak dalam Star Wars tu, R2, D2 tu kan, yang R2, D2 tu kan, yang cengok bunyi robot tu kan. Ada perempuan dia kahwin dengan robot tu pun ada. Ada manusia kahwin dengan bantal pun ada. Ada manusia kahwin dengan jambatan pun ada. Menikah dengan jambatan. La ilaha illallah, apa nak jadi hampa ni? Tu dunia bila nak menuju ke penghujung akan diperlihatkan peliknya manusia ini. Doa-doalah pada Allah. Sungguh pun banyak dugaan ujian datang melanda. Janganlah sampai datangnya gila tu. Jangan sampai jadi gila, jangan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila dan wabak-wabak yang berbahaya. Nampak tak? Dalam turutan yang kita baca tadi tu, penyakit apa? Junun. Junun tu gila. Junun tu gila. Agak tension sangat takut. Dunia dah pening dah macam-macam semua. Nak bercinta, nak cari pasangan pun susah. Dia kata lah ni, nak kahwin pun banyak. Dia kahwin dengan robot sudah. Robot lagi mahal. Islam, agama tidak pernah melarang manusia untuk menggunakan teknologi, mengkaji teknologi ke apa robot sekalipun, tak ada masalah, tapi jangan sampai menandingi kuasa Allah. Kalau kita tengok Nabi-Nabi Allah terdahulu pun masing-masing semua ada teknologi yang tersendiri. Sebab itu kita nak betulkan pandangan. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di dunia ini, yang bila dia turun saja, Nabi Adam sendiri hidupnya dalam keadaan tak ada baju koyak-koyak kan kita digambarkan macam tu, orang manusia zaman purba baju koyak-koyak semua. Saya nak beritahu tuan-tuan, agak-agak lah, takkanlah Nabi Adam, Nabi kot, takkan baju koyak macam tu. Nabi Adam pernah berada di syurga. Di syurga teknologi jauh lebih dahsyat.
Sebab itu bila datang saja ke dunia, Allah Ta'ala mengajarkan macam-macam tentang tata cara kehidupan. Allah yang ajar kepada Nabi-Nabinya. Takkanlah Nabi Adam macam tu punya pakaian. Ini semua satu bentuk pahaman-pahaman yang dibawa daripada luar untuk nak mempengaruhi kita, memandang rendah terhadap Nabi-Nabi Allah. Itu Nabi Adam. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, Allah Taala ajarkan tentang bagaimana untuk membina bahtera, kapal besar di tengah padang pasir yang gersang. Itu pun teknologi ataupun sains berkaitan tentang kulit. Tentang kulit, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kata Allah, tiap-tiap kulit mereka hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. Itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 56. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap-tiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. Ini berkaitan tentang siksaan dalam api neraka nanti. Yang mana orang yang dia ni hidup jahat, tak senonoh ni, perangai buruk semua ni, dibakar dalam api neraka. Ketika kulitnya terbakar, elok balik kulit itu, terbakar lagi, elok balik kulit, terbakar, elok lagi kulit. Maka benda itu pun telah membuka hati ramai saintis-saintis yang akhirnya dia peluk Islam. Ada saintis daripada Thailand akhirnya masuk Islam. Dia ni pakar kulit. Dia terkejut, dia tengok apa yang dia belajar selama ini, yang dia kaji selama ini, telah disebut oleh Allah dalam Quran. Kulit terbakar hangus boleh elok balik. Yalah, tapi ambil masa lah kan. Tapi benda tu disebut Allah dalam Quran. Power. Ini memang menjentik hati mereka untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi apa? Teknologi, sains berkaitan tentang cap jari. Cap jari kan, dalam Quran Allah ada sebut, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah, bahkan kami berkuasa menyusun semula jari jemarinya. Saya ulang sekali lagi, bahkan kami berkuasa menyusun semula jari jemarinya. Surah Al-Qiyamah ayat 4. Surah Al-Qiyamah ayat 4. Ini berkaitan tentang cap jari, tuan-tuan. Tersusun balik. Cap jari kita ni, tuan-tuan tahu tak? Jari kita ni dia ada jalur dia. Walaupun kembar tu kan, muka sama, irah dia punya banyak persamaan, muka irah semua adik-beradik dia kan kembar. Walau dia kembar sekalipun, dia punya cap jari lain. Upin Ipin kan contoh. Upin Ipin lah Ustaz bagi contoh. Dah lah nak bagi faham lah, walaupun dia kartun ya. Macam Upin Ipin tu kan kembar. Kembar tu seorang ada rambut sikit, seorang tak ada rambut tu. Kembar kan. Walaupun mereka adik-beradik kembar, cap jari dia mesti lain. Allah sebut dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat yang keempat.